A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 106. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa yang belum kita bagi pengajaran? 103. Okay. Ayat yang lepas yang belum diberi pengajaran ialah 103 sehingga 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maksud ayat ni, kemudian kami, kata Allah, kami utuskan, kami bangkitkan selepas umat-umat yang terdahulu, kami bangkitkan Nabi Musa AS dengan membawa bukti-bukti kebenaran kami kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Lalu mereka mendustakan bukti-bukti tersebut. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, kamu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kerusakan, yang menolak bukti-bukti kebesaran dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pengajaran ayat 103. Rahmat Allah kepada umat manusia yang sangat luas dan meliputi semua umat manusia. Iaitu dengan Allah sentiasa mengutuskan setiap umat itu seorang Rasul ataupun lebih untuk menunjuk kepada mereka jalan hidayat dan jalan selamat daripada azab Allah. Yang kedua, Allah Maha Hakim.
iaitu melakukan sesuatu dengan meraihkan kemaslahatan manusia, iaitu setiap Rasul diutuskan bersamanya ada bukti-bukti yang membuktikan kewujudan dan keesaan Allah. Okey, yang ketiga, kebanyakan umat manusia menolak untuk beriman kepada Allah, walaupun bukti keesaan dan kebesaran Allah cukup jelas dan banyak. Kerana apa yang diajak oleh para Rasul untuk mentauhidkan Allah adalah perkara yang berlawanan dengan nafsu. Yang keempat, tidak ada satu pun umat yang kufur kepada Allah dan menentang dakwah yang dibawa oleh para rasul mereka, melainkan kesudahannya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Okey, ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Maksudnya telah berkata Musa alaihissalam, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan daripada Rabbil Alamin. Pengajarannya tugas utama para rasul ialah mengajak manusia agar mentauhid dan menyembah Allah sahaja. Termasuklah kepada pembesar-pembesar negara.
Yang kedua, Rasul adalah pilihan Allah untuk menyampaikan risalah daripada Allah Rabbil Alamin. Okey, ayat 105. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'ya bani Israel. Maksud dia, wajib ke atas aku agar tidak berkata ke atas Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan bukti yang jelas daripada Tuhan kamu. Maka lepaskanlah, bebaskan bersama aku Bani Israel, anak-anak cucu Nabi Yaqub AS. Okey, pengajaran ayat 105. Kewajipan setiap Rasul ialah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah. Dan seorang Rasul tidak harus berdusta atas nama Allah. Kerana dia diutuskan oleh Allah. Yang kedua, antara tugas para Rasul juga ialah membebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada manusia kepada menjadi hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, cukup lah, kita sambung tadabbur. Okey. Ayat hari ini 106 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam supaya berdakwah kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya. Dan kita dah bincang bagaimana latar belakang Nabi Musa AS sebelum diperintah berdakwah kepada Firaun, seorang raja ataupun ketua kerajaan yang sangat kuat tetapi sangat zalim. Ia menguasai kerajaan Mesir ketika itu. Jadi setelah Nabi Musa bercakap kepada Firaun, wahai Firaun, aku adalah utusan daripada Rabbil Alamin. Kemudian berlaku dialog lagi selepas itu, disebut dalam ayat lain. Firaun bertanya kepada Musa, wa ma Rabbul Alamin? Siapa Tuhan pencipta sekalian alam? Maka jawab Nabi Musa AS, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan pencipta sekalian alam ialah Tuhan pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa saja yang di antara langit dan bumi.
Itulah Tuhan satu-satunya yang sepatut disembah, kerana ia adalah Rabbul Alamin. Okey. Lepas tu apa reaksi ataupun jawapan Firaun setelah Musa menjelaskan siapa Tuhannya? Okey, ini kata Firaun, qal, ia berkata, in kunta, in sekiranya, kunta apa dia? Adalah kamu. Dia kalau kamu, anta kan? Kalau adalah, kana adalah dia. Bila masuk kana ni, antara maknanya ialah menunjukkan yang dah lepas. Saya bagi contoh, kana Muhammadun taliban, adalah Muhammad seorang pelajar. Bila ni? Tak nampak ke? Tak nampak ke sini? Boleh ke sini? Dia blok ni. Okey. Kalau saya kata Muhammadun talibun, Muhammad talib, Muhammad seorang pelajar. Bila? Sekarang lah. Tapi bila saya masuk kana, adalah dulu Muhammad seorang pelajar. Dengan masuk kana mengubah masa, iaitu adalah Muhammad dulu seorang pelajar. Okey, kalau anta, saya kata anta, makna sekarang lah. Tapi kalau saya nak beritahu, adalah awak dulu. Kana campur anta, cuba gabungkan. Sebab kalau nak menunjukkan adalah dulu, kena tambah kana. Jadi kalau adalah awak, gabungkan kana campur anta, jadi kunta. Jadi kunta. Adalah awak dulu. Kalau kana campur anti, jadi kunti. Kunti. Kalau kunta gabung dengan kunti, jadi kunta kunti. Okey, kalau kana adalah saya pula. Ini anta awak lelaki, anti awak perempuan. Kalau adalah aku dahulu, kana gabung dengan ana lah. Jadi kita selalu baca dalam satu doa daripada Al-Quran, kuntu minaz zalimin. Doa siapa ni? Nabi Ibrahim. Bukan. Nabi Yunus. Bila dia berdoa? Cuba baca doa tu daripada awal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Apa makna? Aku adalah dulu orang yang zalim. Bila tu? Masa dia lari. Masa dia lari pada kaum dia, merajuk. Okey? Jadi kata Firaun pada Musa, dia berkata sekiranya, cuba terjemah, kunta adalah kamu ataupun engkau. Kamu ni siapa ni? Nabi Musa kan? Anta lelaki Nabi Musa. Sekiranya adalah engkau, jita, engkau datang, bi ayah, dengan ayah. Ayat dalam bahasa Arab makna dia ialah bukti ataupun tanda, alamat. Alamat pun bahasa Arab. Ayat tu adalah bukti. Bukti apa ni? Keesaan Allah, kewujudan Allah, kebesaran Allah. Sebab tu ayat Quran dia panggil ayat. Kenapa? Bila tu ayat Quran menjadi bukti?
Bila kita terdebur lah. Kalau kita baca ayat Quran tapi tak faham, bila kita baca ayat Quran, bacalah 6,000 ayat, khatam 30 juzuk, tapi tak faham, boleh tak ayat tu menjadi bukti kebesaran Allah? Tak. Sebab tu dengan kita terdebur saja, kita semakin yakin pada Allah, semakin rasa kebesaran Allah. Okey, sekiranya engkau datang dengan bukti. Ada tak ayat sebelum ni? Ayat sebelum 106, Musa cakap pada Fir'aun, wajitukum bi bayyinatin. Aku datang kepada kamu dengan bukti. Cuba tengok. Ada? Ada kan? Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Kata Musa, aku datang kepada kamu membawa bukti daripada Tuhan kamu. Makna Tuhan aku ni bukan Tuhan aku saja, tapi Tuhan kamu juga, Firaun, dan Tuhan semua umat manusia. Okey, bila Musa bagi tahu dia datang membawa bukti daripada Tuhan, maka sekarang Firaun minta bukti. Sekiranya kamu datang membawa ayat bukti, fa'ti biha. Maka fa'ti pada bawa, datanglah dengannya. In kunta, sekiranya kunta adalah engkau minas sadiqin, daripada orang-orang yang benar. Benar apa ni? Mana kalau engkau orang yang benar, mendakwa engkau adalah rasul daripada Tuhan, engkau tidak berdusta, bagilah bukti. Okey, sekarang pengajaran daripada ayat 106 apa dia? Apa pengajaran ayat 106? Apa dia? Sekarang siapa yang minta bukti? Apa pengajarannya? Minta bukti sombong ke? Ustaz mengajar, lepas tu pelajar minta ustaz bagi dalil, sombong ke? Tak. Bagus kan? Yang tak bagus apa dia? Yang tak bagus, dia tak minta bukti, tapi dia terus tuduh sesat. Betul kan? Kadang-kadang ustaz cakap betul, tapi ustaz cakap berbeza dengan apa yang dia pegang, terus dia tuduh ustaz tu sesat. Sepatut logiknya apa? Wahai ustaz, apa yang kamu cakap tu boleh tak buktikan? Betul? Jadi kalau Firaun minta bukti, ada setengah orang tak minta bukti, siapa lebih teruk? Firaun ke orang tu? Orang tu lah. Faham tak? Itu satu. Jadi kalau orang jahat macam mana pun minta bukti sebelum menuduh, kita orang beriman lagi patut lebih daripada itu. Jangan cepat menuduh, minta bukti dulu. Satu. Yang kedua, pengajaran kedua, sebenarnya ikut latar belakang kisah ni, Musa membesar di mana? Rumah Firaun. Firaun membesarkan dia, bagi makan, bagi pakaian, sampai dia besar, kan? Banyak tak jasa Firaun. Okey. Lepas tu apa berlaku? Tak, sebelum dia lari itu. Sebab apa dia lari? Dia bunuh siapa? Kaum Firaun, bangsa Kipti, kan? Sebab apa? Sebab kaum Kipti bergaduh dengan Bani Israel. Dan Musa ni Bani Israel macam ada, dia pertahankan puak dia lah. Dan dia bukan niat nak bunuh pun, tapi mungkin pukulan dia terkuat, mati. Bila dia bunuh pula siapa ni? Bangsa pihak kerajaan yang sangat kuat dan zalim. Dan Musa pula tak ada siapa, tak ada kerajaan, tak ada NGO, tak ada pengikut. Tentulah dia takut. Lepas takut dia buat apa? Dia lari. Lari pergi mana? Madian. Lepas lari, Allah selamatkan dia di situ. Apa dia buat di sana, Madian? Lepas tu dia kahwin, kan? Sampai masa lepas dia bantu wanita bagi minum binatang ternak tu, dia mengadu pada Allah, aku adalah fakir,
adalah dia seorang Nabi. Tapi bila dia buat salah tak sengaja, dia terpaksa lari membawa diri dalam ketakutan, seorang Nabi. Kemudian bantu pula wanita, kemudian dalam kelaparan, itulah Nabi. Lepas tu Allah takdirkan dia kahwin dengan wanita tu kan. Berapa tahun? 8 tahun atau 10 tahun. Lepas tu dia bawa keluar isteri dia daripada Madian. Masa tu dia terima wahyu. Lepas tu dia dilantik sebagai Nabi. Bila dilantik sebagai Nabi, dia ada tanggungjawab. Apa dia? Berdakwah. Dan berdakwah dia sebenarnya sepatut dia berdakwah pada bangsa dia, Bani Israel. Tapi dia tak mungkin dapat berdakwah pada Bani Israel selagi Firaun tak bebaskan. Sebab Bani Israel masa tu dikawal oleh Firaun. Dijadikan hamba, anak lelaki dibunuh dengan kejam. Jadi nak dakwah pada Bani Israel, dia kena dakwah dulu kepada Jadi dalam keadaan dia takut sebab buat dosa, disebut dalam surah. Cuba buka surah Taha. Ayat 40. Apa dia ayat dia? Mula? Ya? Okey, lepas tu? Okey, Allah cerita daripada dia mula baby lah. Lepas tu? Allah cerita rintitan cerita kisah dia. Dan engkau telah membunuh seorang jiwa. Lepas tu? Dan kami uji engkau dengan berbagai-bagai ujian. Lepas tu? Dan engkau tinggal di Madian bersama isteri kamu sinin beberapa tahun, 8 hingga 10 tahun. Lepas tu? Selepas tu kamu datang dalam keadaan kamu ada kedudukan, wahai Musa. Lepas tu? Wastana'tuka li nafsi. Aku jadikan engkau ni sebagai seorang Nabi. Itu cerita tu ikut turutan. Lepas tu? Lepas dilantik sebagai Rasul, Allah kata apa? Pergi. Sekarang kamu dah ada tanggungjawab. Pergi kepada Firaun. Patut paling kurang Allah kata apa? Pergi dakwah orang awam dulu kan. Ini terus pergi berdakwah kepada Firaun, yang ketua kerajaan yang zalim, dalam keadaan dia ada kesalahan. Lepas tu dia kata apa? Pergi engkau dengan saudara engkau dan wala taniyah. Jangan kamu rasa lemah daripada untuk berzikir padaku. Subhanallah. Saya nak pelajar semua bayangkan bagaimana perasaan Musa tu. Dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba Allah suruh pergi jumpa orang yang memang dia lari. Maka salah satu senjata untuk mendapat kekuatan dan ketenangan ialah zikir. Jangan berhenti berzikir. Okey, lepas tu? Pergi jumpa Firaun. Sebab apa? Allah begitu sebab dia tagha, sebab dia melampau lah. Kamu kena berdakwah. Jangan berdakwah orang yang dalam masjid je. Orang masjid tu macam okey je kan. Yang tak okey yang duduk kat mana ni? Yang duduk kat luar dan lebih-lebih yang ada di puncak kekuasaan yang zalim. Pergi berdakwah. Lepas tu? Kepada Allah pesan pada Musa, bila kamu jumpa Firaun, cakaplah dengan bahasa yang lembut. Kenapa? Firaun ke jahat, melampau, mengaku Tuhan. Dia musuh Tuhan tak? Musuh. Kita pernah tak suruh anak kita ke kawan kita, bila jumpa musuh kita, pernah tak kita pesan, bila cakap dengan musuh mak tu, cakap dengan bahasa yang lembut. Ataupun jangan pergi jumpa musuh tu, memang dah lama mak geram kat dia. Bisa tak cara kita? Kenapa Allah suruh Musa cakap lembut dengan musuh dia, yang satu-satunya manusia yang mengaku Tuhan? Iblis pun tak mengaku Tuhan. Abu Jahal, Abu Lahab tak mengaku Tuhan. Maknanya dia ambil hak Tuhan kan. Tiba-tiba Allah pesan pada Musa, jumpa musuh aku nombor 1 ni, cakap dengan bahasa yang lembut. Pengajarannya apa?
Tapi dia jahat. Kita kalau orang rompak rumah kita kan, lepas tu kita cakap lembut ni. Ni kenapa rompak rumah saya? Boleh tak saya tahu sebab? Kau tanya macam mana? Sebab dia dah memang sombong, aku. Kalau kita pun macam dia tak nak dengar. Lawan sapi. Fir'aun pernah benda dia. Fir'aun adalah seperti anak. Betul. Firaun tu bapa angkat dah, macam bapa angkat kan. Tapi Musa buat salah dan Firaun memang geram dan memang nak bunuh Musa. Tapi kenapa kena cakap lembut tu kepada musuh, kepada orang yang paling jahat? Cuba jawapan dia, baca ayat seterusnya. La'allahu yatazakka. Lepas tu? Au yakhsha. Subhanallah. Pengajaran. Khususnya kalau kita buat kerja dakwah ataupun menyampaikan kebenaran pada siapa saja. Jadi Allah nak beritahu, bila kita berdakwah jangan tengok kejahatan orang, tapi tengok tujuan dakwah. Ini tujuan dakwah. Kenapa kena cakap lembut? La'allahu, semoga dia tu Firaun, yatazakka. Yatazakka apa mana? Dia dapat ambil peringatan. Boleh tak orang yang jahat ambil peringatan kalau kita cakap kasar dengan dia? Tak masuk. Daripada awal dia tak akan dengar. Lagi pula dia ada jawatan, ada kepentingan dia. Tiba-tiba kita cakap, Firaun bodoh, mari sini. Dia dengar tak? Jadi bila kita berdakwah, jangan tengok siapa kita dakwah, tapi tengok pada tujuan dakwah. Kita nak dia ambil pengajaran. Bila kita nak dia dengar dan ambil pengajaran, kena guna bahasa yang lembut. Au yakhsha, ataupun semoga dengan peringatan kamu ni, dia takut pada azab Allah. Yang ni, kalau ada benda yang baik, dia ambil manfaat. Yang ni kalau ada amaran, semoga dia takut pada azab Allah. Salah satu. Yang ni manfaat kalau baik. Kalau amaran, apa dia? Takut. Pernah tak tengok satu video viral dulu, seorang ustaz pergi bagi bantuan di satu negeri di Malaysia. Kan dia cakap huduh kepada orang tu kan. Lepas tu bila orang komen, orang kritik, dia pertahankan. Dia kata puak-puak ni memang tak erti, kena cakap kasar. Orang tu adakah lebih jahat daripada Firaun? Ada tak orang tu pernah mengaku saya Tuhan? Tak ada. Ia ni mengaku Tuhan pun Allah kata cakap dengan bahasa yang lembut. Jangan tengok dia tu musuh siapa, tapi tengok aku nak dia menjadi baik. Kalau aku nak dia jadi baik, aku kena sentuh hatinya. Sebab tu Musa cakap apa sebelum ni? Ya Firaun, ada wahai, kan? Wahai ya Firaun. Kita pernah tak orang jahat ke pecah cermin kita cakap dengan dia, wahai pemuda, kenapa pecah cermin kita? Tak ada kan? Perkataan wahai itu tak ada. Biasanya tak tahulah bahasa yang kita guna. Okey, lepas tu tengok. Maka Musa bagi itu pada Tuhan, wahai Tuhan, inna nakhafu, kami takut. Takut apa? Ay yafruta alaina, kami takut bila kami berdakwah ni, kami takut Firaun melampau ke atas kami. Sebab apa? Satu, kami nak ajak yang Firaun memang tak suka, nak ajak dia sembah Tuhan lain, dia mengaku Tuhan. Yang kedua, sebab kami ni ada dosa kan. Apa dia? Au an yatra, ataupun takut Firaun ni melampau, dia bunuh kami sebab kami ada kesalahan. Okey, lepas tu Allah bagi jaminan, jangan takut, kamu berdua jangan takut. Sebab apa? Sebab apa kamu tak boleh takut? Ini bekalan pendakwah. Ini apa dia? Innani ma'akuma
asma'u wa ara. Ini jaminan Allah. Allah bila suruh orang tu berdakwah, Allah akan jaga dia. Fizikalnya, imannya, ketenangannya Allah akan jaga. Maka Allah kata, innani, sesungguhnya, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku sentiasa bersama kamu. Masa kamu berdakwah tu aku 24 jam. Apa dia? Asma'u, aku dengar apa kamu cakap, aku dengar apa Firaun jawab. Wa arah, dan aku melihat. Jangan takut. Selamat tak Musa dan Firaun, Musa dan Harun walaupun berdakwah kepada pemimpin yang paling jahat? Selamat tak? Sebab apa? Allah bersama. Sebab itulah bukti bila Musa pergi berdakwah pada Firaun, logiknya dalam keadaan Musa buat jahat, buat kesalahan, logiknya apa Firaun akan buat pada Musa? Tangkap bunuh, boleh kan? Boleh je. Depan-depan serah diri. Logiknya apa? Firaun akan tangkap, masuk penjara, atau berbunuh je. Tapi kenapa Firaun tak buat? Kenapa Firaun tak tangkap dan bunuh? Ni, Allah jaga. Kemudian bila Musa beritahu, aku datang daripada Rabbil Alamin, bawa bukti, pun Firaun boleh tolak. Firaun akan kata apa? Semua karuk ni, tak ada Tuhan selain pada aku. Tapi apa Firaun buat? Minta. Ada bukti, bagi. Faham tak? Kenapa dia minta bukti? Sebab Allah yang gerakkan hati Firaun. Kamu jangan sentuh apa-apa Musa. Minta bukti. Pengajaran untuk kita, kalau kita berdakwah pada, bila kita berdakwah kena yakin pada Allah. Bila yakin, hilang rasa takut. Tapi kalau masih takut, tak mungkin kita yakin kalau ada sikit rasa takut pada orang. Tak mungkin. Bila ada rasa takut pada orang, kita akan tak berani, tidak ada kekuatan. Sebab tu Allah pesan dalam surah Baqarah, fala takhshawhum wakhshawni. Surah Baqarah. Allah kata, jangan kamu takut pada mereka, iaitu manusia. Sebaliknya, takutlah hanya kepada aku. Khalif ingat ayat berapa ni? Dah hafal kan? Wala takhshawhum wakhshawni. Apa dia? Oh, ingat sambungan. Nombor ayat tak ingat? Okey. Tengok ayat ni Allah kata apa? Yang pertama Allah perintah apa dia? Jangan takut pada manusia ataupun selain pada Allah. Lepas tu Allah perintah takut hanya kepada aku. Logiknya Allah perintah apa yang pertama? Apa dia? Sepatut yang didulukan. Takutlah hanya kepada aku. Lepas tu baru jangan takut pada orang. Kenapa Allah larang jangan takut orang dulu, baru Allah perintah takut pada aku sahaja? Faham soalan? Faham soalan? Okey. Jawapannya Surah Baqarah ayat berapa? 150. Ayat 150 Surah Baqarah. Okey. Apa jawapannya? Dia sedang berhadapan dengan Firaun manusia. So jadi untuk memberi dia semangat dan kekuatan, dia harus takut kepada Allah, berazam untuk kepada Allah. Tak, yang soalan dia kenapa yang first Allah larang jangan takut manusia, baru yang kedua Allah perintah takut pada aku. Kalau ikut logik, yang ni ke awal. Yang pertama Allah kata takut pada aku dan jangan takut pada manusia. Rasulullah nak jumpa?
jumpa manusia? Yalah boleh je, walaupun jumpa manusia, boleh je Allah perintah yang pertama takut pada aku dulu. Lepas tu jangan takut pada orang, boleh je. Okey. Kalau Allah perintah takut kepada aku dahulu, dalam keadaan dalam hati kita masih ada takut pada orang, takut pada hantu, takut pada Allah berkesan tak? Tak. Kenapa? Sebab bercampur dengan takut pada manusia. Supaya takut pada Allah betul-betul berkesan dan meresap dalam hati kita, caranya apa? Clearkan dulu semua jenis takut-takut tu. Takut pada orang, takut pada hantu, takut pada rezeki, takut pada... Semua clear dulu, kosongkan. Barulah kamu takut pada Allah. Dan ketika itu takut pada Allah betul-betul memberi kekuatan. Macam kita sekarang banyak kan takut kan? Dalam keadaan banyak takut pada orang, takut pada bos, takut pada masa depan. Tiba-tiba saya kata takutlah pada Allah, tak terkesan. Sebab itulah maaf saya cakap, ramai orang belajar agama, ramai orang belajar tadabbur, ramai orang belajar tauhid. Tapi bila berdepan dengan musuh, dia terlupa terus Allah. Nak sebut bismillah pun terlupa. Nak baca doa pun yang dah hafal 20 tahun terlupa, hilang. Betul kan? Kadang-kadang kita sakit, yang pertama kita fikir beda, doktor ke doa? Itu dah 20 tahun belajar tu. Terus nombor telefon, nombor klinik. Lupa doa yang Nabi ajar. Sebab apa? Dalam hati kita ada takut. Takut apa? Takut mati. Jadi dalam kepala kita fikir, yang boleh selamatkan aku doktor. Kan? Sebab itulah begitu juga antara kita melewat solat dengan lewat makan ubat, yang mana kita risau? Makan ubat kan? Anak kita tak makan ubat ataupun lambat, kita marah bukan main. Tapi lewat solat dah 3 tahun, okey je. Cara kita berfikir lain. Sebab dalam kita takut pada Allah, banyak lagi yang takut-takut kita yang lain. Okey. Jadi nampak tak kenapa Musa jadi berani dalam keadaan dia buat salah, tapi berani berdepan dengan Firaun, ketua kerajaan yang mengaku Tuhan, dan mempunyai pasukan bala tentera yang sangat kuat dan besar ketika itu. Apa kekuatan Musa? Allah jaga. Kan? Ada satu peristiwa baru berlaku 2-3 hari lepas. Saya respect orang ni. Dia pergi solat di satu surau, duduk sah depan dengan anak dia 2 orang. Anak dia datang awal, dia dengan dia lah 3 orang, susun sejadah. Lepas tu ada pakcik ni memang orang lama lah, orang lama kaki solat Jumaat. Dia solat atas kerusi, jadi ada ruang sikit je. Jadi dia suruh budak tu alih. Tempat sempit kan, bila budak tu nak alih, tempat tu sempit, budak tu ke belakang, pindah ke sah yang kedua. Lepas masa tu bapak dia solat sunat, saya sebelah bapak dia. Lepas bapak dia solat sunat, dia terus suruh anak dia pergi masuk sebelah sah depan. Kenapa nak alih budak yang datang awal? Itu hak dia. Tapi pakcik tu tengah solat, dia tunggu je pakcik tu habis solat. Lepas habis solat tu, terus dia tegur, kenapa alih budak ni pergi ke belakang? Budak ni datang awal, itu hak dia. Pakcik tu kata, saya uzur. Uzur ada sah kat belakang, jangan ambil hak orang. Jadi saya respect dia berani cakap. Saya ingat muka dia orang baru kat situ, tapi dia bawa anak dia duduk sah pertama. Dan bila ada orang ambil hak, salah dari segi Islam. Siapa yang datang dulu, walaupun budak, dia berhak untuk berada di situ. Haram, haram sesiapa yang mengundurkan budak yang datang awal. Tapi kalau kita tak berani kan, ini pakcik tua ni duduk atas kursi pula, badan besar, dia ada kekuatan. Okey. Kemudian fa'alqa. Maka bila Firaun minta kepada Musa, bawa bukti tu, tunjukkan bukti. Maka Musa tanpa berlengah, fa ni mana lalu, alqa, dia mencampakkan asahu, tongkatnya.
Dicampak tongkat. Faiza, maka tiba-tiba ia iaitu tongkat itu Su'ban apa dah? Betulkan jadi Su'ban dalam bahasa Arab ialah al-hayyatu al-kubra minan zakar, ular jantan yang sangat besar. Ular ada jantina dia. Ular besar dan mubin, yang mubin apa mana? Apa maksud jelas? Apa dah? Jelas sebagai ular bergerak. Sebab yang tukang Saif Firaun dicampak juga tongkat ataupun tali. Tapi adakah tongkat itu bertukar betul-betul jadi ular? Bukan. Itu silap mata. Silap mata memandang. Okey. Apa lagi? Wanaza'a. Bukti yang mukjizat Nabi Musa yang terbesar ada dua lah. Satu tongkat, yang kedua tangan. Wanaza'a. Okey, sebelum ni Musa macam mana boleh yakin tu campak tongkat terus betulkan jadi ular? Dia macam kita kalau kali pertama kan aku campak tak jadi ular, nanya aku. Itu bukan kali pertama tu Ustaz. Mana tahu? Sebab kan antara ayat masa mula-mula Allah bantu dia. Ayat mana? Yang mujizat Kalau tak ingat jangan cakap. Okey, buka surah Taha ayat 17. Makna Musa yakin ni sebab dah ada latihan sebelum tu. Allah pun maha bijak, Allah maha hakim. Kalau Allah tak latih Musa, Musa tak confident ni. Tengok-tengok jadi benda lain kan. Kalau malu dia depan Firaun. Ayat 17, cuba tengok. Wama, tengok cara Allah nak tunjuk pada Musa bukti mukjizat dan juga bukti kenabian dia. Wama tilka biyaminika ya Musa. Okey, Musa jawab apa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha Okey, cuba terjemah. Cara Allah nak bagi tahu Musa mukjizat dia ada kat tangan dia, tongkat. Dan cara ni supaya Musa tak terkejut. Caranya apa? Allah tanya soalan dulu. Wama tilka biyaminika ya Musa. Apa kat tangan kanan kamu tu Musa? Allah dah tahu tu apa di tangan kanan Musa. Allah dah tahu tak? Kenapa Allah tanya benda yang dah Musa yang Allah dah tahu? Proses supaya Musa tak terkejut. Yang kedua, sebagai tanda Allah ni sayang pada Musa. Jadi bila sayang pada kekasih, kita nak berborak walaupun benda tu kan. Macam jiran kita tengah siram pokok kan. Kita tanya, buat apa tu? Jiran kita lurus bendur, dia kata tak nampak ke? Padahal kita bahasa tu bahasa nak jawab je, siram pokok. Okey, yang kedua, Musa jawab apa? Qala, Musa berkata, hiya asaya, tongkat aku. Untuk apa ni? Aku guna untuk apa? Atawakka'u 'alaiha, untuk aku bertongkat. Untuk aku bertongkat. Kemudian Musa beritahu lagi. Wa ahushu biha, dan untuk aku pukul pokok supaya daun tu gugur untuk bagi makan pada kambing. Berapa manfaat? 2. Musa jawab lagi, waliya fiha ma'aribu ukhra, ma'arib manafi', manfaat.
dan bagi aku pada tongkat itu ada lagi berapa Musa jawab? Tuhan tanya tak? Berapa manfaat? Tak kan? Kenapa Musa? Tuhan tanya satu soalan tapi Musa jawab dengan 3 jawapan. Kenapa? Kita kalau tanya soalan, anak kita jawab panjang pula. Kita jawab. Kita kata apa? Tak faham kat soalan. Mak tanya satu je, jangan jawab lebih. Tak. Di sini menunjukkan apa? Musa pun seronok nak bercakap dengan Tuhan. Maka Musa pun jawab lebih. Seronok tak bercakap dengan kekasih? Kekasih kita kata, saya ada masa 5 minit. Kita akan cakap lebih ke ataupun tepat 5 minit berhenti? Lebih. Kalau tepat 5 minit berhenti, bukan kekasih. Okey, lepas tu, tengok proses. Allah nak beritahu tongkat tu, yang di tangan kamu sebenarnya ada satu lagi manfaat. Aku nak beritahu. Lepas tu Allah kata apa? Campak? Cuba campak. Bila campak je, betulkah jadi? Faiza hiya hayyatun. Sini Allah guna su'ban. Situ Allah guna hayyatun, ular. Hayyatun ular umum. Kalau su'ban, ular yang besar. Okey. Bila betulkah jadi ular, apa perasaan Musa? Takut. Lepas takut, tugas kekasih apa dah? Bila tengok kekasih dia takut, tugas kekasih apa dah? Jangan marah, apa ya tu pun takut. Allah kata, la khuz, ambil dan jangan takut. Kita macam mana kalau campak tongkat jadi ular? Lepas tu orang kata, ambil balik. Ambil tak? Kita ambil ke kita cabut lari? Tapi Musa ambil tak? Kenapa Musa ambil? Tak, di hujung tu Allah kata apa? Ambil dan jangan. Allah kata jangan takut, hilang rasa takut. Kan? Jadi bila Musa campak, betulkah jadi ular? Ada tak perasaan takut? Tak, adalah. Mula-mula takut. Setelah Allah kata jangan takut, baru hilang. Kan? Okey, kalau pertama kali berlaku depan Fir'aun macam mana? Sebab dia tak pernah ada pengalaman. Tiba-tiba campak ular. Tengok-tengok, dia pun cabut lari. Betul? Sebab tu Allah proses, Allah jadikan sebagai satu letak sebelum betul-betul berdepan dengan bijak tak? Okey. Kemudian mukjizat yang kedua, wa naza'a, dan dia mencabut. Dia terjemah apa tu? Naza'a ni makna mencabut. Dalam ayat lain mencabut daripada janah. Janah ni poket. Menarik lah. Naza'a sebenarnya cabut. Menarik tangannya. Tarik daripada apa ni? Dalam ayat lain surah Taha dikata tarik daripada janah. Janah ni daripada poket. Poket mana? Ini bukan poket ni. Poket dalam bahasa Arab ini masuk sini. Dan janah juga satu lagi ialah bawah ketiak. Jadi dia seluk masuk di sini, letak bawah ketiak, dia kepit. Kemudian bila dia keluar, apa berlaku? Maka tiba-tiba ia putih, bercahaya. Baidak ni bercahaya, putih, lebih putih daripada susu. Percaya untuk siapa? Lin nazirin, untuk orang yang, jadi siapa yang tak lihat tak dapat nampaklah cahaya tu. Ini pun Allah dah latih dalam surah Baqarah juga. Allah kata selut tangan kamu ke dalam poket, kemudian keluar sebelum Musa jumpa Fir'aun. Cuma dalam ayat lain Allah kata apa? Keluar tangan tu warna putih, min ghairi su', tanpa ada perkara yang buruk. Kenapa Allah sebut tu? Kita kalau keluar poket, tangan tiba-tiba putih, kita risau tak? Takut apa? Takut penyakit sopak. Maka Allah tenangkan Musa, ia bukan penyakit. Sebab tu bila Musa masuk balik dalam poket, hilang cahaya. Okey. Sekarang Firaun minta bukti dan Musa pun dah tunjukkan 2 bukti kebenaran dia sebagai rasul dan keesaan Allah. Maka apa respon pembesar Firaun? Qala, telah berkata,
Al-mala'. Apa makna al-mala'? Pembesar. Min qaumi Fir'aun, dari kaum Fir'aun. Inna haza, inna sesungguhnya, haza ini adalah lam taukid, pasti seorang sahir, penyihir, alimun yang mahir. Siapa kata ni? Tak, pembesar. Dia kata pada siapa? Tak, kata pada Musa. Dia kata ini Musa ni sebenar adalah seorang. Okey. Kenapa bila dia tengok Musa tunjuk mukjizat tu, terus dia mengatakan itu adalah sihir? Kenapa? Ha? Dia zaman Nabi Firaun yang paling terkenal ialah sihir. Dan bukan Firaun je, semua raja-raja sebelum ni kekuatan mereka ialah sihir. Termasuklah kisah apa? Kisah apa? Ghulam ad-Da'wah. Tahu kisah Ghulam ad-Da'wah? Ghulam ad-Da'wah ni sepatut dia budak yang dipilih oleh kerajaan, oleh raja untuk dilatih ilmu sihir untuk menggantikan tukang sihir raja yang dah tua. Tukang sihir tua tu dia kata kepada raja, aku dah tua, aku nak mati. Jadi kamu kena ada pengganti. Kalau tak, susah. Sebab tukang sihir ni tugas dia menunjukkan kerajaan ni hebat, kerajaan ni ada benda yang luar biasa. Jadi carilah budak. Maka raja pun cari budak. Budak tu lah Ghulam ad-Da'wah. Jadi budak tu dia ajar sihir di istana. On the way balik, dia jumpa seorang rahib, dia belajar agama. Daripada belajar agama di tengah jalan itulah dia menjadi Ghulam ad-Da'wah. Itu menunjukkan kerajaan yang sebelum ni, semua kerajaan yang zalim, antara kekuatan mereka yang utama ialah tukang sihir. Kerajaan sekarang menjadi kuat sebab apa? Tukang sihir. Kau Tok Bomo satu Malaysia tu. Bukan. Dia kata ulama, kerajaan sekarang yang zalim pun sama, guna sihir. Cuma bukan tukang sihir. Sihir kerajaan sekarang ialah duit. Duit pembangunan material. Betul tak? Dapat duit jadi kelabu tak? Boleh bertukar tak parti? Okey. Jadi bila benda yang pelik, tongkat bertukar jadi ular, terus dalam kepala dia sihir. Apa dia? Apa dia? Okey, insya-Allah. Tapi tak ada ayat yang perintah khusus kita pergi kan? Allah yang ada ialah ku anfusakum wa ahlikum, dakwah ahli keluarga dulu. Okey. Kemudian apa andaian pembesar-pembesar Firaun ni? Satu, Musa tukang sihir yang mahir. Yang kedua, yuridu, dia ingin an yukhrijakum, mengeluarkan kamu min ardikum, dari ardikum, bumi kamu. Bumi kamu ni apa dia? Mesir lah. Kamu ni siapa? Mana bangsa Kipti lah. Famaza ta'murun, maka apa pendapat kamu? Ataupun apa yang kamu nak suruh? Okey. Jadi tuduhan dia biasa kerajaan ke ataupun siapa saja ada kuasa, bila dia memang batil. Bila batil tak ada hujah. Betul? Bila tak ada hujah, dia akan pergi step yang kedua, iaitu melabel dia apa dia? Sihir.
Sebab tu dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 52. Cuba buka. Surah Az-Zariyat ayat 52. Ha. Kazalika maksud dia apa dia? Begitulah, tidak ada datang seorang rasul pun kepada kaum mereka kecuali kaum mereka akan kata apa? Kaum mereka akan kata pada rasul itu sama ada tukang sihir ataupun gila. Mana Allah kata tidak ada seorang rasul pun, mereka mesti ada tuduhan, kalau tak tukang sihir, gila. Maksudnya apa? Dalam ramai-ramai para nabi, para rasul, ada tak terkecuali seorang je ya kaum dia tak kata gila dan tukang sihir? Ada tak? Tak ada. Berdasarkan ini tak ada. Katalah ada 124 nabi, semua para nabi itu dikatakan gila ataupun tukang sihir. Katalah ada 313 rasul, semua 313 dikatakan oleh kaum dia gila ataupun. Kenapa gila dan tukang sihir? Dia sebenarnya gila dengan tukang sihir boleh duduk sekali tak? Orang musyrikin Mekah tuduh tak Nabi Muhammad tukang sihir? Dan mereka tuduh juga tak Muhammad gila? Bercanggah tak dua tuduhan tu? Ada tak orang gila tapi boleh menyihirkan orang? Ada tak tukang sihir tapi gila? Ada. Jadi maksud apa tu? Mereka yang menuduh pun mereka tak sedar tuduhan mereka sebenar bercanggah, tak masuk akal. Mana sekejap kamu kata gila, sekejap kamu kata tukang sihir, dan sekejap kamu kata penyair. Mana ada orang gila boleh bersyair? Kan? Sebab tuduhan mereka tak ada bukti, akhirnya tuduhan mereka saling bercanggah. Okey. Dan biasanya para nabi dituduh tukang sihir sebab apa kaitan kerja Nabi dengan kerja tukang sihir? Apa persamaannya? Tukang sihir ni kerja dia apa dah? Menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Betul? Dan kerja para Nabi juga menunjukkan sesuatu yang, jadi dikata ada persamaan. Ini sihir ni, kerja sihir. Sebab dalam kepala orang musyrikin mana percaya Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan, selesai masalah. Sebab Tuhan boleh buat apa saja. Okey? Tuduhan kedua apa dah? Tengok, ini dia main pengajaran. Inilah metod yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Pertama dia melabelkan, yang kedua dia mainkan sentimen apa ni? Ni Musa ni akan keluarkan kamu daripada bumi Mesir, jaga-jaga. Dia bangkitkan sentimen perkauman. Ini negara kamu, kamu kena pertahankan. Jangan bagi Musa berdakwah. Sebab apa? Targetnya kamu akan diusir. Wah, sekarang orang main tak isu ni. Jangan bagi kawan tu menang. Sebab apa? Kalau dia benar, dia akan usir kita. Jadi rakyat yang bodoh ni percaya. Jangan. Kita jangan undi dia. Sebab kalau kita undi, kita akan jadi pelarian. Betul? Walaupun yang dia pilih tu memang kaki penyangak kan? Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Okey. Di hujung ni, famaza ta'murun. Siapa yang berkata? Ada dua tafsiran. Pertama, yang berkata ni Firaun. Firaun berkata pada siapa? Tak. Pembesar dia. Bila dia tengok Musa tunjukkan dua bukti dan mereka tuduh tukang sihir, maka perlu ada tindakan. Sebab ini bahaya. Apatah lagi dia tuduh Musa nak usir kaum Kibti. Maka Firaun kata pada pembesar dia, okey, kita nak buat apa sekarang? Faham? Dan ada juga pendapat yang kedua, yang berkata ni bukan Firaun, yang berkata pembesar. Pembesar kata pada siapa? Firaun. Tapi Firaun ni seorang ke ramai? Seorang. Kalau kita belajar bahasa Arab, tak muruna, untuk ramai ke seorang?
Ta'muruna. Untuk seorang ke ramai? Ni dah belajar ke belum belajar lagi? Oh, belum. Habis selama ni belajar apa? Oh, tak ada je bersarat tak? Okeylah. Ta'muruna untuk ramai. Apa yang kamu ramai nak lakukan. Jadi kalau Firaun berkata pada pembesar dia, okey, sebab pembesar dia ramai. Tapi kalau pembesar berkata pada Firaun, ayat ni macam tak betul. Kalau seorang macam ni, famaza ta'muru. Ni seorang. Kan? Okey, jawapannya dalam bahasa Arab. Bila pembesar tu, walaupun dia seorang, maka dia gunakan ramai menunjukkan kebesaran pembesar tu. Seolah Firaun tu ramai, ya. Itu dari segi bahasa Arab betul. Okey. Jadi bila mereka nampak Musa dah buat satu benda yang luar biasa, maka dia perlu ada tindakan. Tapi tindakannya terus dia bertindakan ataupun dia bermesyuarat. Famaza ta'muru, itu ayat orang yang bermesyuarat. Pengajarannya apa? Pengajar apa? Ni siapa yang bermesyuarat dulu sebelum buat keputusan? Siapa ni? Firaun. Jahat tak Firaun? Jahat macam Firaun pun berbincang dulu. Jadi siapa yang terus buat keputusan, walaupun dia orang Islam, dia sebenarnya lebih teruk daripada Firaun lah. Kan? Tengok-tengok dah ada keputusan. Bincang bila? Itu hak saya, kuasa veto. Firaun boleh tak guna kuasa veto? Boleh. Begitu juga kisah apa ni, Raja Balqis, kan? Bila Nabi Sulaiman hantar surat pada dia supaya dia tunduk kepada Allah dan beriman. Bila Raja Balqis baca surat tu, lepas tu dia tanya siapa? Pembesar dia. Dia tanya apa? Aftuni, tolong bagi pandangan kamu. Kita nak buat apa dengan surat Nabi Sulaiman ni? Sebab kata Raja Balqis, aku tak pernah buat keputusan seorang. Masa tu Raja Balqis kafir ke beriman? Kafir. Subhanallah. Tengok Allah rakam, orang kafir pun berbincang. Kalau kamu orang Islam gunakan seveto diktator, kamu lebih teruk daripada Firaun. Apa dalil ayat yang Raja Balqis berbincang sebelum buat keputusan? Surah apa? An-Naml. Ayat 32. Ayat 32. Betul tak? Cuba baca. Sebelum tu? Sebelum tu Sulaiman hantar surat. Surat tu bermula dengan bismillah. Lepas tu? Isi surat tu apa dia? Isi surat Nabi Sulaiman kepada Raja Balqis, alla ta'lu alayya, jangan kamu sombong, dan waktu ni muslimin, datang kepada aku dalam keadaan kamu serah diri kepada Allah. Mana mesej surat tu apa dia? Dakwah ke cinta? Kan ada orang kata Nabi Sulaiman hantar surat cinta pada, dah lah tak nak tadabbur, mengarut pula. Itu bukan surat cinta, itu surat dakwah, kan? Bila Nabi Sulaiman berdakwah, lepas itulah Raja Balqis tanya pandangan. Aftuni, bagi pandangan. Aku tak pernah buat keputusan berseorangan. Walaupun ketika itu Raja Balqis tidak beriman kepada Allah. Jadi ambil pengajaran. Kita nak buat apa saja, berbincanglah. Sebab kadang-kadang kita seorang ni pandangan kita cetek. Kadang-kadang pengalaman kita tak banyak. Tapi bila berkongsi pandangan, dia lebih mantap. Dan orang lain mungkin boleh kongsi pengalaman mereka, kan? Allah kata apa dalam Quran? Wa amruhum, urusan mereka orang beriman ialah syura. Wa amruhum syura bainahum. Urusan orang Islam ialah syura, berbincang, bermusyawarah. Okey. Jadi kita sambung kisah ni akan datang insya-Allah. Oh, besok minggu depan dah cuti, kan? Tak, Jumaat insya-Allah ada.
Menikah hari Isnin. Hari Selasa kan? Kalau buat kelah hari Isnin tak sempat buat ketupat ke lemang ke? Ha? Pagi. Dia siap semua ke kuih-kuih raya? Oh tunjuklah. Mana lepas kelah Isnin tu sempat lagi nak tunjuklah. Dia kalau buat dunia memang sempat aje. Ha? Okey, kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram, Kitab As-Salat. Siapa yang belum infak? Siapa yang boleh infak, infaklah. Khususnya di waktu malam. Dan lebih khusus ialah di malam ganjil. Itu, secara kam masih memerlukan bantuan untuk iftar pelarian Syria, sama ada yang ada di Turki ataupun di Syria. Okey, siapa ada buku? Muka surat berapa? Ha? Satu empat. Oh, dah habis ni. Dah habis kan? Ha? Kita masuk bab yang kelima. Muka surat 116. Bab sutratu al-musalli. Bab penghadang orang yang solat. Ini biasa jarang orang kita belajar ni. Di masjid ke di mana-mana jarang. Sebab itulah kita tengok senang-senang aja dia melintas depan orang solat, kan? Tanpa segan, tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Sedangkan itu adalah dosa besar, melintas depan orang yang solat. Ada ulama mengatakan di Mekah dikecualikan. Dikecualikan. Tapi selagi kita boleh elak, kita elakkan. Tak, itu kalau solat Jumaat. Kalau solat Jumaat. Dia kalau solat Jumaat tak timbul isu melintas. Nanti kita akan belajar. Definisi sutrah. Sutrah daripada sudut bahasa bererti penghadang ataupun penutup. Manakala daripada sudut istilah pula bermaksud sesuatu yang diletakkan di hadapan orang sedang solat yang dapat menghadang orang ramai melintas di hadapannya. Perkara ini perlu dibincangkan di sini walaupun bukan syarat sah solat dan rukun solat, kerana kebiasaannya apabila sesuatu benda melintas di hadapan seseorang yang sedang solat, sudah pasti akan mengganggu konsentrasi dan kekhusyukannya. Dia punca utama tak boleh melintas sebab intipati solat ialah khusyuk. Bila orang melintas aja, fikiran kita tak fokuskan. Kadang-kadang orang tak melintas pun, dengar pun kita kadang-kadang terpaling. Okey, hukum sutrah. Ulama bersepakat mengatakan bahawa meletakkan sutrah di hadapan orang yang sedang mendirikan solat adalah sunat. Letak benda tu pun dah dapat pahala. Letak apa dah? Nanti kita akan belajar daripada hadis. Hal ini berdasarkan amalan para salafus soleh yang terdiri daripada para sahabat dan tabi'in yang tidak selalu meletakkannya ketika mereka mendirikan solat. Selain itu, mana dia beritahu kenapa sunat? Sebab para sahabat dan tabi'in bukan selalu letak. Mana kenapa tak selalu? Sebab hukumnya sunat. Kalau hukumnya wajib, mereka akan sentiasa meletaknya. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah solat di kawasan yang terbuka tanpa meletakkan sesuatu ataupun penghadang di hadapannya. Hukum, hikmah pensyariatan sutrah adalah bagi membantu seseorang khusyuk dalam solatnya sekaligus dapat melaksanakan solatnya dengan sempurna. Selain itu, sutrah juga akan memudahkan orang yang hendak melintasinya tanpa perlu menunggu hingga selesai solat. Dengan adanya sutrah juga boleh menghindarkan seseorang daripada menanggung dosa. Hal ini disebabkan melintas orang yang sedang solat adalah satu dosa besar, kerana ia boleh mengganggu orang yang sedang solat, dan hukum mengganggu orang yang solat adalah haram.
Tengok, dosa besar tak mesti berlaku di luar masjid. Dalam masjid pun boleh buat dosa besar. Biasa orang pergi masjid ni, dia nak buat dosa kena buat pahala. Tapi ramai orang pergi masjid bukan dapat pahala, dapat dosa besar. Apa sebab? Jahil. Ada satu kali saya solat di satu surau. Saya solat sunat. Dia solat Jumaat tak timbul isu. Solat Jumaat kenapa nak lintas? Semua dah solat agak. Semua sedang solat. Jadi saya solat belakang tiang. Sebab itulah sutra. Malam Jumaat. Sebelah sana ada rak surah Yasin. Malam Jumaat kan. Jadi dia nak ambil surah Yasin. Dia boleh je pergi belakang tiang. Tapi dia lalu depan saya. Punyalah besar masjid. Saya dah nampak saya solat di belakang tiang. Nak lalu juga depan tu. Tengok pakcik tu. Tak tahu berapa puluh tahun dah solat Jumaat kat situ, tapi masih jahil dengan dosa besar. Tak tahu sebab apa. Mungkin sebab kadang-kadang penceramah ni duk sibuk benda yang pasal politik kan, pasal bid'ah, pasal apa lagi, bab taharah, bab solat, sampai benda yang ni, yang dosa besar tak disentuh. Okey, kita ambil satu hadis. Wa an Abi Juhaim ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, "Lau ya'lamu al-maru baina yaday musalli maza alaihi min al-ismi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Maksud dia, daripada Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, jika orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya. Kalau dia tahu dosa dia melintas tu, apa dia akan buat? Nescaya dia akan berdiri selama 40 tahun. Ada riwayat 40 tahun. Lebih baik daripada dia melintas di hadapannya. Tengok Nabi buat contoh. Melintas depan orang salat mungkin 1 saat je. Tapi sebab dosa besar, dia sanggup berdiri berapa lama? Siapa sanggup berdiri 4 hari 4 malam? Siapa sanggup berdiri 4 minggu? Tak ada. Tapi Nabi kata sanggup berdiri. Satu benda tak masuk akal, tapi demi nak mengelak daripada dosa besar, dia sanggup berdiri walaupun menyeksakan. Sebab nak elak dosa besar. Sampai tak tu. Tapi sekarang senang je. Zak kan? Sebab jahil. Okey, nanti kita akan belajar. Kena datang lagi lah minggu depan. Dan kalau saya cerita nanti, saya tak baca hadis. Sebab itulah yang terbaik ialah kita baca hadis, kita ambil hukum. Lebih meyakinkan. Cuma saya nak sebut umum. Bila sebut melintas, apa makna? Melintas depan kita lah. Kalau dia dah melintas jauh, dia tak panggil melintas. Itu lalu kan. Jadi jarak dia antara tempat kita berdiri dengan tempat kita sujud. Kalau dia melintas lepas daripada tempat kita sujud, itu tak dipanggil melintas. Ya. Nanti kita akan belajar hadis. Nanti saya sebut semua tak itu kan. Okey, di sini muka surat 118 penulis ni sentuh sikit hukum melintas di Masjidil Haram. Apakah hukum melintas di hadapan orang yang sedang solat di Masjidil Haram? Ulama berbeza pandangan tentang hukum melintas orang yang sedang solat di Masjidil Haram. Menurut pendapat yang sahih adalah harus melintas di hadapan orang yang solat di Masjidil Haram. Hal ini berdasarkan keistimewaan Masjidil Haram yang merupakan tempat berkumpul umat Islam sebab terlalu ramai daripada seluruh pelosok dunia. Hal ini disokong dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah menunaikan salat di Masjidil Haram tanpa sutra, sedangkan di hadapannya orang sedang melakukan tawaf. Pengajaran hadis ni, pertama, haram melintas di hadapan orang yang sedang solat. Haram. Yang kedua, orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat adalah berdosa besar, bukan dosa kecil. Yang ketiga, dianjurkan meletak sutrah ataupun penghadang di hadapan orang yang solat. Kalau orang tu solat sunat dekat pintu,
tak letak sutra dan kita melintas depan dia, siapa yang berdosa? Yang kita melintas tak berdosa sebab dia sengaja solat di laluan orang ramai. Yang keempat, dia anjurkan berusaha menunaikan solat dengan khusyuk dan sempurna. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ni. Tadabbur kita sambung tadabbur surah Ali Imran 10 suku insya-Allah. Ustaz, ada orang tanya kalau binatang melintas pada kita macam haiwan, kucing. Dia tengok pada tujuan kenapa kena letak sutra supaya tak mengganggu kekhusyukan. Jadi kalau kucing melintas mengganggu kekhusyukan, maka kita halang lah. Tapi sebab dia binatang, kita halang pun dia akan datang pula. Yang terbaiknya kita biarkan sebab dia tak berakal. Tapi kalau budak kecil, ulama mengatakan kena halang walaupun dia budak. Kenapa? Sebab kena ajar dia daripada kecil lagi. Yang tua-tua melintas ni sebab tak diajar daripada kecil tu. Sampai ketua. Ha? كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم